Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan praktis pengukuhan kefahaman kibat untuk bab elektrik dan kemagnetkan tingkatan 3. Kita bincangkan soalan 1 hingga soalan 3 dahulu. Okay, untuk motivasi kita pada hari ini, kejarlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah. Jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan begini. Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia kehendaki pasti akan dilakukan. Apa yang berlaku semua atas takdir Allah. Jangan kita mudah nak berkata kalau dan kalau. Okay, sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu. Doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. Masuk kepada soalan kita. Rajah di bawah menunjukkan satu bencana hidroelektrik yang biasa digunakan di kawasan yang menerima hujan sepanjang tahun. Okay, nampak bencana hidroelektrik maksudnya ada air. Hidro itu sendiri bermakna air. So macam mana kamu nak ingat? Okay. Hidro adalah air. Elektrik, maksudnya bagaimana elektrik itu dijana menggunakan kuasa kinetik yang dihasilkan oleh air. So terangkan bagaimana penjana hidroelektrik ini berfungsi untuk menjana tenaga elektrik. Sebelum kita tengok soal jawapan, kita tengok pada gambar ni. Daripada gambar pun kita dah dapat gambaran lah macam mana elektrik dihasilkan. So, dia ada empangan dan dia ada generator dan ada turbin. So, air itu disimpan dalam empangan. Bila air disimpan dalam empangan di tempat yang tinggi, dia mempunyai tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan yang tinggi. So, bila dilepaskan air tersebut, tenaga keupayaan itu berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik menggerakkan turbin. Jadi menggerak turbin, hasillah daya elektrik yang dijana oleh generator. Okey, kita tengok pada jawapan. Penjana hidroelektrik menggunakan air sungai yang menjulam daripada empangan. Okey, untuk menjana tenaga elektrik. Air sungai daripada empangan disalurkan ke bawah. Tenaga kinetik daripada air terjun memutarkan turbin. Turbin menggerakkan dinamo dan tenaga elektrik dijana. Okey. Untuk soalan macam ni, kita nak ulang balik bahawa kalau kamu menjawab tak semestinya perlu ayat sama dengan teacher sebiji-sebiji. Tapi mesti ada poin-poin yang betul lah untuk penyataan soalan ni. So kalau kamu guna ayat kamu sendiri, itu lebih bagus. Ya, air disimpan dalam empangan. Okey. Bila air dilepaskan, air mempunyai tenaga kinetik yang tinggi. Tenaga kinetik itu menggerakkan turbin, lalu menjana tenaga elektrik. Itu pun dah cukup. Okay. Seterusnya, rajah di bawah menunjukkan sumber tenaga suria. Matahari. Uraikan tentang tenaga ini dan penggunaannya. Dah sangat ni. Apakah itu tenaga suria? Tenaga yang diperoleh daripada matahari. Uraikan tenaga ini
tenaga suria dapat digunakan untuk mencana tenaga elektrik, dia menggunakan sel suria ataupun kita panggil pengumpul haba suria. Dia menyerap tenaga cahaya dan tenaga haba daripada matahari dan menukarkannya kepada tenaga elektrik. Kegunaannya, sel suria boleh digunakan untuk membekalkan tenaga elektrik kepada satelit, kalkulator, jam dan juga kenderaan. Kenderaan yang menggunakan tenaga solar lah. Kalau pengumpul haba, dia menyerap tenaga haba daripada matahari untuk memanaskan air. So konsep tenaga suria ni dah banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Soalan 3, sistem jana kuasa dan pengagihan elektrik adalah pergerakan tenaga elektrik daripada kawasan jana kuasa seperti stesen jana kuasa ke pencawan bahagian. Rajah di bawah menunjukkan sistem penghantaran dan pengagihan elektrik. Daripada sistem jana kuasa, bagaimana dia diagihkan sehinggalah ke rumah dan kilang. So ini konsep ni teacher dah ajar. Kalau nak tengok video teacher balik pun boleh. Terangkan peranan transformer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik. So kat mana kita jumpa transformer? Kita ada transformer injak naik kat sini. Apa teacher bulatkan macam ni? Kita ada transformer injak turun. Dan kita ada transformer injak turun kat sini. Kenapa? Transformer injak naik ni dia nak menaikkan voltan arus. Nampak daripada 11 ke 132 kV. Sebab apa nak naikkan kat sini? Sebab dia nak hantar ke rangkaian grid nasional ni jauh seluruh negara. Bila penghantaran jauh tu dia kena voltan yang tinggi. So bila sampai kat sini, sini masih lagi 132. So dia akan turun kepada 33 dan juga kepada 11. Kilovolt. Masuk ke kawasan pencawang, masuk ke bahagian substation utama, dia turun lagi kepada 145 volt dan 200 hingga 240 volt. 415 volt ni adalah untuk kawasan kilang. 240 ni untuk rumah. Kita tengok pada jawapan. Transformer digunakan untuk mengubah voltan arus ulang alik semasa penghantaran dan pengagihan elektrik. Apabila arus yang tinggi mengalir dalam kabel, banyak haba terhasil. So ini menyebabkan pembaziran elektrik. Bagi mengurangkan kehilangan kehilangan tenaga, arus yang mengalir melalui kabel perlu dikurangkan. Voltan perlu dinaikkan dengan menggunakan transformer injak naik untuk mengecilkan arus yang mengalir. Saya rasa ini saja 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu saja daripada teacher untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.